Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neomukam ni sebenarnya syarikat Neomukam, tetapi kita punya aktiviti, kita mengadakan perubatan dalam bahasa yang mudahnya, perubatan moden, dan kita integrasi dengan perubatan sunnah. Jadi yang paling besar sekali perubatan sunnah yang kita amalkan ialah bekam dan juga madu. Jadi sebab ini berdasarkan kepada satu hadis daripada Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa semasa Isra' Mi'raj, apabila Nabi melalui sekumpulan malaikat, jadi malaikat berpesan, adalah kamu berbekam. Dan ada hadis yang Rasulullah bagi tahu yang maksudnya penyembuhan itu di dalam 3 perkara. Dengan seteguk madu, dengan berbekam dan juga menggunakan besi panas. Tapi baginda melarang penggunaan besi panas. Jadi 2 benda iaitu berbekam dan madu. Jadi di dalam zaman moden ni semua orang nak bukti kan. Nak bukti. Jadi itu hadis, alhamdulillah kita ada hadis kuat sebagai bukti, tetapi bukti saintifik ada ke tak ada? Sebelum ni tak ada. Jadi saya semasa saya bekerja di USM sebagai pensyarah di sana, jadi kita berdasarkan hadis ini kita tubuhkan dua kumpulan penyelidik. Satu kumpulan penyelidik untuk menyelidik dari segi saintifik bukti-bukti ataupun keberkesanan bekam ni untuk penyakit. Jadi kita buat dan satu lagi kumpulan untuk melihat kehebatan madu. Kita buat research, alhamdulillah kita dapat hasilnya, dan hasil daripada research ni amat memberangsakan. Maksudnya apabila kita bekam, banyak penyakit-penyakit yang bekam ni boleh bantu untuk penyembuhan. Contohnya kolesterol, dengan berbekam ni kolesterol boleh turun. Jadi kolesterol keempat sekali lah, kolesterol, HDL, LDL. Kemudian paras gula, kecil manis boleh turun, buah pinggang boleh lebih baik. Jadi itu hasil yang menakjubkan. Yang kedua pun hasil tentang madu. Ia pun banyaklah makalah-makalah terbitan sains yang kita keluarkan berdasarkan kian. Dan untuk bekam ni kita ada buku. Ini adalah buku sains bekam ni adalah hasil daripada kajian yang saya sebutkan tadi lah. Ni buku ni semuanya ada dengan evidence dia. Jadi daripada situ kita nak kembangkan lagi bekam dan madu ni, penggunaan bekam dan juga penggunaan madu dalam perubatan moden. Jadi itulah, dan kita teruskan dan kita dapat hasilnya memang baguslah. Saya ambil contoh. Katalah seorang pesakit buah pinggang. Pesakit buah pinggang ni masalahnya ialah dia tak boleh nak urea tinggi, kreatinin tinggi, dan untuk urea dan kreatinin ni dia tak ada cara untuk turunkan. Tak ada ubat yang boleh menurunkan urea, tak ada ubat yang boleh menurunkan kreatinin. Cuba tanya doktor kat hospital, ada kata cara urea saya dah tinggi, dah naik sampai 300, 400. Ada kata cara? Tak ada. Kreatinin. Kalau kreatinin naik. Kalau urea naik pun sampai 10, 15, 20, 30 pun tak ada cara. Rupanya dengan berbekam kita telah buktikan. Jadi itulah yang kita katakan neobekam tadi. Jadi ini adalah merupakan kombinasi lah perubatan. Dia bergantung kepada tahap penyakit seseorang. Tahap penyakit. Jadi kalau CKD lah, CKD ni chronic kidney disease ataupun kerosakan buah pinggang yang kronik. Jadi kalau pada tahap 2, tahap 1, tahap 2, tahap 3 tu penyembuhannya lagi cepat dan boleh berkesan lah. Kita ada sampai yang tahap 4 pun alhamdulillah. Kita boleh ada cara lah untuk memulihkan, dan ianya bekam dan campur dengan kombinasi lah kawalan makanan dan sebagainya. Jadi kalau nak kira dari segi peratus, jadi bergantung kepada tahap pesakit tu yang datang. Kalau tahap awal insya-Allah boleh pergi sampai 70-80%.
Kalau tahap yang teruk tu sukar sikit lah. Kita boleh turun lebih kurang 50% daripada paras dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan tu lebih kurang 50%. Katakanlah kreatinin pada masa tu 500, masa sebulan dia boleh turun sampai 250. Dan bekam ni kena buat secara regular lah. Jadi perubatan moden, kita tahu dalam perubatan moden ada sebahagian daripada penyakit-penyakit yang dipanggil contoh penyakit-penyakit yang tak dapat dipenuhi ataupun tak dapat dipulih dengan perubatan moden. Saya ambil contoh, katalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun di mana badan ni dia mengeluarkan bahan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Itu kalau tanya di doktor-doktor perubatan moden, memang tak ada cara nak rawat. Tak ada. Jadi untuk penyakit itu satu. Dan juga banyak penyakit-penyakit yang perubatan yang moden hari ini, dia ada penyebab dia tak diketahui. Bila penyebab tak diketahui, tak boleh nak ubat. Dia diubat secara simptomatik. Jadi tak boleh nak baiklah nak balik. Dianya seolah-olah bertentangan dengan apa yang Rasulullah bagi tahu. Satu hadis yang Rasulullah bagi tahu ialah yang maksudnya Allah tidak menurunkan sebarang penyakit, melainkan Allah juga menurun ubat dia. Apa maksudnya? Maksudnya setiap penyakit tu ada ubat dia. Jadi kalau kita berpegang pada semata-mata pada perubatan moden, seolah bertentangan, kan? Rasulullah kata setiap penyakit ada ubatnya, dan memang betul lah dengan buat bekam. Dan yang penting sekali pada hari ini, kita tak perlu fikir perubatan moden ke tradisional. Yang perlu kita fikir ialah macam mana nak mengatasi masalah. Dengan knowledge, dengan pengetahuan yang kita ada pada hari ini, dan kita kombinasi dengan apa yang Rasulullah tunjukkan, insya-Allah kita boleh baik. Saya ambil contoh. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa berbekam di kamah dua ni di belakang kepala sini, di belakang. Berbekam di kamah dua boleh menyembuh 72 jenis penyakit. Hadis Rasulullah. Jadi alhamdulillah dengan kita gunakan teknik berbekam ni, dan juga dengan amalan-amalan sunnah yang lain, contohnya dengan kawalan makanan apa semua tu, alhamdulillah penyakit-penyakit yang sukar diubati pun kita boleh atasi. Macam tu. Tapi yang penting sekali, setiap penyakit tu kita kena cari apa punca dia. Apa punca masalah. Jadi kita bukan merawat simptom, bukan symptomatic treatment. Kalau kita nak guna ubat, ini dia panggil symptomatic treatment. Katalah contohnya kita sakit di lutut, sakit sendi, kita bagi ubat anti-inflammatory, ubat untuk merawat inflammation kat situ. Jadi dia tak selesai masalah. Jadi perubatan sunnah yang Rasulullah tunjuk ni, dengan kita cara tukar makanan, kita bawa itu, dia boleh selesai masalah. Maknanya daripada akar umbinya kita boleh selesai. Jadi itulah matlamat perubatan yang Rasulullah tunjukkan, ialah cara kita nak selesaikan penyakit. Saranan yang penting sekali, kita kena tambah pengetahuan. Bekam ni dah lama. Sebelum Islam pun, sebelum Rasulullah ada orang dah buat praktis bekam ni, kan? Bekam di seluruh masyarakat lah. Di China ada, di Eropah ada, di negara Arab, di Mesir, Saudi, semua ada orang buat bekam, kan? Tetapi bekam pada masa tu, kita ingat perubatan tradisional. Kita ingat ini amalan Rasulullah buat, dan Rasulullah pun dan kita pun nak ikut sama, tanpa kita mengetahui apa saintifik dia. Dan alhamdulillah sekarang ni kita dah tunjuk, kita buktikan secara saintifik ada kesan saintifik. Jadi yang penting sekali, kita kena belajar lah. Kita dah belajar, dan kita kena fikiran terbuka. Orang yang dilatih dalam perubatan moden pun jangan kita ego sangat dengan perubatan kita. Kita rasa inilah satu-satunya perubatan yang semua orang kena ikut. Bukan. Jadi walaupun kita belajar perubatan moden, saya dilatih dalam perubatan moden, kan, tetapi minda saya terbuka. Kita nak tengok lagi apa lagi yang kita belum tahu. Jadi kita belajar, saya buat kajian tentang bekam. Jadi alhamdulillah kita dapat pengetahuan, dan kita integrate dengan perubatan moden.
Itu satu. Dan yang kedua, ini orang yang ada pengetahuan tentang perubatan tradisional lah. Katanya dia buat bekam ni secara turun-temurun. Daripada datuk nenek dia dah buat bekam kan. Tetapi yang penting sekali kita kena buka minda lah. Kita kena belajar lagi kan. Jadi macam mana cara, katalah kalau dulu kita buat bekam secara tradisional, kita buat lah, tak ada poin yang spesifik, tak ada panggil kekerapan pun, tak ada, tak tahu berapa kerat nak buat. Mana kalau datang kita buat. Tak ada dari segi nak buat tempat mana, kalau sakit buah pinggang kat mana, kalau sakit kencing manis kat mana nak bekam, kalau nak kurus macam mana, kalau untuk wajah, untuk kecantikan wajah macam mana, semua ada cara dia. Jadi kita kena belajar lah, walaupun kita dulunya kita dilatih dalam, tak berlatih pun mungkin kita dapat pengetahuan pasal bekam ni secara turun-temurun, tetapi hari ni dah sampai masanya untuk kita belajar lagi. Apa yang saya cuba ketengahkan pada hari ini, kita panggil bekam klinikal. Bukan bekam tradisional, bekam klinikal. Apa maksudnya bekam klinikal? Maksudnya kalau kita ikut cara-cara, yang pertama sekali cara bersih. Jadi hatta orang yang ada jangkitan pun kita boleh buat bekam. Dia tak ada risiko untuk berjangkit. Contoh katalah kita ada pesakit HIV, penyakit itu semua orang takut kan. Penting ke tidak bekam kan? Ada peranan dia. Sebab apabila kita buat bekam, dia punya immune status boleh meningkat, boleh naik boleh meningkat, dan dia boleh ada pertahanan badan dia. Dan orang takut untuk buat bekam ni, dia takut ada risiko jangkitan. Tapi kita ajar dengan bekam klinikal ni, walaupun buat bekam dia pun, dia risiko untuk jangkitan ni minimal. Tak ada risiko berjangkit kepada orang lain. Sebab apa? Sebab kita guna cara-cara yang disyorkan. Maksudnya kita guna macam contohnya di Diwan untuk bersihkan tempat orang tu, dan orang yang buat bekam tu pun memang amat higien sekali. Itu satu. Yang keduanya, risiko untuk berlaku kemudaratan lain, contohnya pendarahan yang banyak ke apa, itu insya-Allah tak akan berlaku. Kena ada SOP, kita ada SOP kita sendirilah. Dua kan. Yang ketiganya, kita buat bekam ni ada tujuan dia. Bukan kalau pelanggan datang nak buat bekam, kita buat bekam, tak ada. Kita ada tu contoh. Katalah orang ni ada kencing manis, kita buat bekam sebulan sekali kan. Dan matlamat kita ni supaya bila kita buat bekam ni, darah dia akan turun. Darah dalam badan dia turun. Katakanlah orang ni sakit, masalah sakit kulit, penyakit kulit yang sukar nak sembuh. Contohnya SLE, psoriasis, eczema, itu penyakit-penyakit yang sukar nak sembuh. Dan kalau tanya doktor pun kata tak boleh nak sembuh. Ini cuma untuk bertahan saja. Tetapi dengan kita buat bekam secara regular dan ada poin-poin dia, insya-Allah boleh sembuh. Dan saya telah tunjukkan, dan saya telah boleh namakan siapa yang sembuh, yang siapa tak sembuh dengan buat bekam. Tapi dia ada cara dia lah. Itu sebab saya tengah belajar. Jadi yang pentingnya ilmu tadi. Ilmu ni kena belajar lah. Itu sebabnya Allah SWT, kalau kita tengok dalam Quran pun memang banyak ditekan pasal, bahkan kita tahu bahawa wahyu yang pertama pun berkaitan dengan ilmu. Iqra kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ilmu. Jadi orang yang dilatih dalam perubatan moden pun kena tambah ilmu dia lah. Jangan kita berasa cukup dengan ilmu kita. Bila saya bercakap pasal bekam, semua tak nak dengar. Tak boleh. Jadi kita kena fikiran terbuka. Kalau orang kata, bekam ni bagus untuk kolesterol, dia boleh turun kolesterol. Kan? Bekam bagus untuk kencing manis dan dia boleh kawal. Hatta orang sebelum ni ambil suntikan insulin pun, kita boleh berhenti suntikan insulin dengan syaratnya paras gula turun. Boleh. Katakanlah dia ni ada kerosakan buah pinggang, kreatinin tinggi, urea kreatin tinggi, itu pun boleh juga. Dengan kita buat bekam, bila kita buat bekam, urea turun, kreatinin boleh turun. Kalau dia ni dah rosak teruk, dah condemn, tak boleh nak buat apalah. Kan? Tetapi pada peringkat awal, fungsi dia ni boleh kembali pada normal.
Dan kita telah bukti macam saya kata tadi lah, kita boleh tunjukkan dengan bekal, dengan gerah-gerah dia dalam buku ini pun saya dah bukti tunjukkan lah macam mana apabila kita bekam, macam mana kreatinin boleh turun. Yang penting sekali orang buah pinggang ni adalah kreatinin dengan urea dia. Jadi apabila kita bekam, urea boleh turun, kreatinin boleh turun. Dan biasanya berapa lama ambil masa? Lebih kurang dalam penurunan tu separuh dalam masa sebulan. Dengan syaratnya dia buat secara regular. Bukan kata buat sekali buat hilang, tak ada. Ada SOP dia lah. Contohnya katakanlah orang ni tahap 3. Tahap 3 CKD ni dia kena buat setiap minggu. Setiap minggu kena buat. Dan ada poin-poin dia lah yang kena buat. Dan kita kena ingat bahawa bekam sahaja dia boleh menyumbang dalam 20%. Jadi kita kena kombinasi dengan benda-benda lain, ya. Contohnya dari segi pemakanan nak kena jaga. Jadi katakanlah orang ni ada abarah pemakanan tak jaga, cuma nak mengharap pada bekam saja, memang tak jadilah. Jadi itu sebabnya yang penting sekali kalau ada penyakit apa, kita kena approach kita secara menyeluruh. Jadi nak kena buang toksin dia, kena detox, kemudian nak kena bekam, pemakanan nak kena jaga, barulah kita dapat hasil yang betul. Dan bahkan inilah yang ditunjukkan Rasulullah kan. Dan Rasulullah ni dengan bekam ni boleh dikatakan semua jenis penyakit Rasulullah akan suruh berbekam dahulu. Seorang hamba Rasulullah yang nama Salma ni adalah hamba Rasulullah. Salma ni mengatakan bahawa tak ada seorang yang datang berjumpa dengan Rasulullah yang mengadu sakit melainkan dia suruh buat bekam. Kena racun buat bekam. Dia jatuh kuda terseliu buat bekam. Sakit kepala dan dia sekarang ni migraine ke buat bekam. Vertigo ni penyakit dalam telinga di mana dia orang ni dia berpusing tau, akan berpusing, rasa berpusing, dia memang suka untuk baik. Dan alhamdulillah dengan kita buat bekam kita boleh selesai masalah vertigo. Jadi banyaklah kalau nak kira listnya yang banyak. Dan itu yang Rasulullah bagi tahu tu, berbekam di Kamah 2 boleh menyembuh 72 jenis penyakit. Perubatan moden dengan perubatan integratif. Jadi kita ada lagi satu, kita panggil untuk meningkatkan pengaliran darah ataupun dalam bahasa Inggeris microcirculation, nak improve microcirculation. Contohnya katalah ada masalah jantung tersumbat, salur darah tersumbat ke jantung ke, ataupun masalah salur darah tersumbat di kaki menyebabkan kaki kena potong, ataupun risiko nak kena potong. Itu kita ada teknik kita panggil ECP. ECP ni menggunakan mesin external counter pulsation. Mana yang digunakan oleh Tuan Syekh tu adalah ECP untuk meningkatkan pengaliran darah. Jadi menggunakan mesin ECP ni dia boleh membantu salur darah yang tersumbat tadi terbukalah. Jadi boleh meningkatkan pengaliran darah kepada jantung, kepada otak, dalam kepala, ke kaki, boleh bertambah dalam 20%. Jadi banyak boleh membantulah. Itu satu lagi perkara yang kita buat di sini. Alhamdulillah banyak boleh membantu orang, terutamanya orang yang salur darah sudah tersumbat, kaki nak kena potong, gangrene ataupun yang perlu buat bypass ke. Itu pun kita boleh bantu dengan menggunakan mesin ECP. Kerana dia boleh membentuk kapilari yang baru. Kapilari ni salur darah yang halus lah, yang kecil tu, dengan teknik pressure, tekanan tu, dia akan membentuk salur darah baru di sekitar kawasan yang tersumbat tadi. Ya, itu teknik dia lah. Dan ECP ni memang terkenal di negara-negara luar. Kalau di negeri China, setiap hospital besar dia ada satu mesin ECP. Dan begitu juga di lain lah, di US, di Europe, kebanyakan hospital ada menggunakan ECP tadi. Ya. Termasuk di IJN kita pun ada juga ECP. Ya.
ECP. Dia okey. Untuk ECP ni dia untuk dapatkan hasil yang baik, ya, yang boleh memang betul-betul hilang penyakit dia tu, dia kena buat sebanyak 35 kali. Ini berdasarkan kajian yang dah dilakukan 35 kali. Jadi kalau orang tu dia datang buat ikut aturan 35 kali, yang sumbatan tu boleh atasi lah. Jadi dia dah hilang dah tanda simptom-simptom yang selalu ada. Dan biasanya boleh buat tu dalam sebulan, sama ada setiap hari ataupun 2 kali sehari ataupun dalam 3-4 kali seminggu. Jadi kebanyakannya boleh berhasil lah. Cawangan saya di sekarang ni kita ada cawangan di Seri Kembangan. Di Seri Kembangan ada satu, so ada mesin ni pun ada, ECP pun ada. Dan semua aktiviti boleh buat kat sana. Satu di Seri Kembangan, satu lagi di Sunway. Di hadapan Sunway Medical, Sunway Hospital depan tu kita ada tu, 2 lah. Jadi setakat ni ada 2. Dan kita bercadang mau buka lah juga cawangan-cawangan di tempat-tempat lain lah di Semenanjung.